Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nursyifa Dibah binti Muhammad Tarif dari L62. Ingin menyampaikan kalam, iaitu berkata-kata. Kalam yang bererti kata-kata. Wajib bagi Allah bersifat dengan sifat kalam yang bererti Allah berkata-kata, dan mustahil bagi Allah membisu. Sifat kalam ialah sifat yang kidam, berdiri pada zat Allah. Berkata-kata tidaklah sama dengan berkatanya manusia dengan menggunakan alat mulut, lidah, bibir dan lainnya. Maha suci Allah dari segala kesamaan apabila Allah berfirman tidak menggunakan huruf dan alat-alat suara. Dalil nakli, firman Allah surah An-Nisa ayat 164, wa kalamallahu Musa taklima, dan kepada Nabi Musa Allah telah berfirman secara langsung tanpa perantaraan. Dalil akli, sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkata-kata, jadilah Allah itu bisu. Maha suci Allah dari segala sifat kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tidak menggunakan sesuatu alat pun dengan tidak menggunakan apa jua suara. Akal manusia yang waras menerima dengan penuhnya bahawa Allah tidak boleh sama penggunaan percakapannya sama seperti manusia. Sifat kalam Allah bererti berkata-kata. Allah berkata-kata tidak sama seperti makhluknya berkata-kata. Allah berkata-kata dengan sifat kesempurnaannya. Sifat kesempurnaan adalah sifat ketuhanan yang ada hanya pada Allah. Iktikad, yakni kepercayaan sifat kalam Allah adalah seperti berikut. Allah berkata-kata tanpa huruf, tanpa suara, tanpa bahasa, tanpa isyarat. Allah berkata-kata tanpa perantaraan seperti mulut, lidah, kotak suara, sesunggut. Allah berkata-kata tanpa henti, tanpa berehat, tanpa penat, tanpa bosan. Allah berkata-kata berterusan, sentiasa kekal. Allah berkata-kata tanpa kesilapan dan terlupa atau terpaksa. Zat, yakni diri Allah, yang berkata-kata bukan panca indera. Inilah kepercayaan yang wajib diisi dalam hati tentang sifat kalam Allah. Perhatikan bahawa cara Allah berkata-kata itu sangatlah berbeza dari cara makhluk berkata-kata. Inilah yang dinamakan sifat ketuhanan. Sifat kalam tergolong ke dalam 4 jenis sifat, iaitu sifat wajib, sifat istighna, sifat ma'ani, sifat ta'alluq. Sifat wajib kalam. Allah wajib bersifat kalam. Jika Allah tidak bersifat kalam, artinya Allah bersifat baqam, iaitu sifat bisu, tidak boleh berkata-kata. Bisu adalah sifat kekurangan. Sifat kekurangan adalah sifat makhluk. Allah tidak boleh sama dengan makhluk. Maka adalah mustahil Allah bersifat kekurangan, iaitu bisu. Sifat bisu bagi Allah tidak sama seperti sifat bisu pada makhluk. Sifat bisu pada makhluk bererti makhluk itu tidak boleh bercakap atau tidak boleh keluarkan suara. Sifat bisu bagi Allah ialah apabila diiktikadkan bahawa Allah berkata-kata dengan perantaraan, yakni panca indera seperti lidah. Allah ada kalanya penat bila berkata-kata, yakni perlu rehat. Allah ada kalanya tidak kuasa untuk berkata-kata, yakni malas atau bosan. Allah berkata-kata ada kesilapan, yakni tersalah cakap. Semua ini adalah sifat kekurangan yang ada pada makhluk, dan jika dipercayai ada pada Allah, artinya kita telah mengiktikadkan bahawa Allah itu mempunyai sifat yang sama seperti makhluk. Menyamakan Allah dengan makhluk adalah syirik. Apakah dalil ataupun bukti Allah itu bersifat berkata-kata dan mustahil bisu? Setiap sifat wajib Allah mesti dibuktikan kebenarannya sebelum diterima. Adanya bukti adalah syarat untuk mengenal Allah. Tidak boleh mengenal Allah jika tiada bukti terhadap sifat-sifatnya.
Orang yang beriman kepada Allah secara ikut-ikutan tanpa bukti dinamakan mukmin taklid. Dalil sifat kalam. Dalil ataupun bukti untuk sifat-sifat wajib Allah terbahagi kepada dua. Dalil nakli, bukti dari Al-Quran. Dalil akli, bukti akal. Dalil nakli bersifat kalam. Kitab suci Al-Quran adalah bukti yang sangat nyata bahawa Allah bersifat berkata-kata. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diterima Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril alaihi salam. Al-Quran mengandungi firman-firman, yakni kata-kata Allah. Jika Allah tidak bersifat kalam, bagaimanakah Allah boleh berfirman dan memberi hukum serta panduan kepada hamba-hambanya sekalian? Maka terbuktilah dengan adanya kitab suci Al-Quran bahawa Allah wajib bersifat berkata-kata dan mustahil bisu. Di dalam Al-Quran, Allah sendiri memberitahu bahawa Ia telah berkata-kata kepada sekalian makhluknya yang berada di langit, di bumi, dan yang di antara keduanya. Semuanya patuh akan perintah Allah seperti yang terakam dalam surah Ar-Ra'd ayat 15 yang bermaksud, dan kepada Allah jualah sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi sujud, yakni tunduk menurut perintah Allah, sama ada dengan sukarela atau dengan terpaksa. Dan demikian juga bayang-bayang mereka tunduk pada waktu pagi dan petang. Yang memberi perintah pastinya boleh berkata-kata dengan jika tidak, bagaimanakah untuk mengeluarkan perintah? Maka terbuktilah bahawa Allah sememangnya bersifat kalam dan mustahil bisu. Al-Quran juga mengandungi cerita-cerita tentang Allah berkata-kata kepada malaikat, iblis, serta para nabi dan rasulnya. Nabi Muhammad sendiri menerima perintah sembahyang 5 waktu langsung dari Allah, bukan melalui malaikat Jibril alaihi salam ketika baginda memikrajkan ke langit melepasi Sidratul Muntaha. Bagaimana Allah boleh berkata-kata kepada makhluk sedangkan Allah berkata-kata tanpa huruf, tanpa suara, tanpa bahasa dan tanpa isyarat? Soalan ini dijawab sendiri oleh Allah dalam surah Asy-Syura ayat 51 yang bermaksud, dan tidaklah layak bagi seorang manusia bahawa Allah berkata-kata dengannya kecuali dengan jalan wahyu, yakni diberi ilham atau mimpi, atau dari sebalik dinding, yakni hijab yang ghaib, atau dengan mengutuskan utusan, yakni malaikat Jibril, lalu utusan itu menyampaikan wahyu kepadanya dengan izin Allah akan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi keadaannya, lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya wajiblah ke atas orang yang beriman menerima dalil-dalil Al-Quran bahawa Allah itu bersifat kalam dan mustahil baqamu, yaitu bisu. Dalil akli sifat kalam. Dalil akal terbahagi kepada dua. Satu, dalil ijmali, yakni ringkas. Bukti akal yang ringkas adalah fardu ain atas setiap mukallaf. Bukti akal ijmali bahawa Allah itu bersifat kalam adalah adanya alam ini. Yang kedua, dalil tafsili, yakni terperinci. Dalil tafsili adalah lanjutan kepada dalil ijmali, iaitu menerangkan lebih terperinci tentang bagaimana adanya alam ini, membuktikan bahawa Allah itu bersifat kalam. Dalil tafsili perlu kepada kebolehan berfikir dengan akal yang logik, maka dalil tafsili ini hukumnya adalah fardu kifayah. Alam sentiasa bergerak mengikut putaran yang telah ditetapkan adalah mustahil pada logik akal. Ini semua terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang mengaturnya. Yang mengaturkan alam adalah Allah, kerana Allah jugalah yang menjadikan alam itu pada mulanya. Apabila mengatur alam, Allah mengeluarkan perintah-perintah yang wajib dipatuhi dan ditaati oleh alam.
Yang mengeluarkan perintah pastinya boleh berkata-kata. Tidak mungkin yang boleh berkata-kata, yang tidak boleh berkata-kata boleh mengeluarkan perintah. Jika tidak ada perintah yang boleh didengari, bagaimanakah alam itu dapat mematuhi dan mentaati perintah itu? Jadi, jelaslah Allah bersifat kalam, yakni berkata-kata, dan dapat didengar oleh seluruh alam, lalu alam pun taat kepadanya. Sifat istighna kalam, erti istighna ialah terkaya di sekalian alam. Sifat kalam adalah sifat terkaya bagi Allah. Erti sifat terkaya bagi Allah ialah Allah tidak perlu kepada sesuatu dalam apa jua keadaan. Allah tidak perlu kepada panca indera seperti lidah atau mulut atau suara dan yang sebagainya untuk berkata-kata. Panca indera adalah tanda sifat kekurangan. Makhluk yang tidak mempunyai panca indera tidak boleh berkata-kata, yakni bisu. Allah bersifat terkaya dari segala kekurangan, maka Allah tidak perlu kepada panca indera untuk berkata-kata. Zat atau diri Allah yang berkata-kata bukan panca indera. Sifat istighna adalah sifat kesempurnaan dan juga sifat ketuhanan kerana ianya hanya ada pada Tuhan yang layak disembah, yaitu Allah. Sifat ma'ani ialah sifat-sifat Allah yang dapat dilihat kesan-kesannya dengan mata manusia dan dapat diterima oleh akal. Walaupun hakikat sebenar sifat kalam, yakni bagaimana cara Allah itu berkata-kata, tidak akan dapat diterangkan oleh akal manusia, namun akal dapat menerima sifat kalam itu wajib ada pada diri Allah. Logik akal mengatakan Allah wajib bersifat kalam kerana jika Allah tidak bersifat kalam, ia mesti bersifat baqamu, yakni tidak boleh berkata-kata. Sifat baqamu ialah sifat kekurangan. Mustahil Allah bersifat kekurangan. Sifat kekurangan adalah sifat makhluk. Menyamakan Allah dengan makhluk adalah syirik. Maka akal yang sihat menerima bahawa sifat kalam wajib ada pada Allah. Kesan-kesan sifat kalam dapat dilihat di alam semesta ini dengan mata kita sendiri. Lihatlah pada kejadian-kejadian alam yang berlaku di sekeliling kita setiap detik dan masa. Matahari, bulan dan segala bintang dan planet sentiasa bergerak tanpa kesilapan. Angin bertiup membawa hujan ke tempat yang telah ditentukan. Air sungai sentiasa mengalir. Semua makhluk yang hidup membiak lalu mati silih berganti. Masing-masing mendapat rezeki yang cukup. Siapakah yang mengatur ini semua? Yang mengatur alam ini sudah pastinya memberi perintah, arahan dan hukum untuk ditaati dan dipatuhi oleh makhluknya. Untuk memberi perintah, arahan dan hukum mestilah dengan kata-kata. Jika Allah hanya diam sahaja, bagaimanakah perintah, arahan dan hukum akan disampaikan kepada makhluknya? Dan jika tidak ada perintah, arahan dan hukum, bagaimanakah alam ini boleh berfungsi dengan begitu tepat dan jitu? Maka jelaslah semua keadaan alam ini adalah kesan-kesan atau tanda-tanda bahawa alam itu taat dan patuh perintah Allah, yakni kalam Allah semata-mata. Sifat ta'aluk kalam, arti sifat ta'aluk dalam ilmu tauhid ialah sifat Allah yang mempunyai hubungan atau kaitan dengan yang lain. Sifat Allah yang mempunyai ta'aluk ada 6 sahaja. Salah satu sifat ta'aluk ialah sifat kalam. Sifat kalam berta'aluk ada 3 perkara, iaitu yang wajib. Satu sifat ta'aluk ialah sifat kalam. Sifat kalam berta'aluk ada 3 perkara, iaitu yang wajib, yang harus, yang mustahil. Berta'aluk pada yang mustahil. Sifat kalam berta'aluk pada yang mustahil, artinya Allah berkata-kata kepada yang mustahil. Yang mustahil adalah saingan Allah, yakni ada Tuhan selain Allah.
Yang mustahil tidak mungkin ada kerana kalam Allah berada di atasnya. Kalam Allah adalah berterusan tanpa henti, sentiasa ada dan kekal atas yang mustahil, maka yang mustahil tidak mungkin wujud. Kalam yakni firman Allah dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4 yang bermaksud, katakanlah, Tuhanku adalah Allah yang Maha Esa, Allah tanpa bermohon, Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Artinya, Allah berkata-kata menetapkan bahawa yang mustahil, saingannya itu tidak ada. Begitulah sifat